للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu-ibu, kakak-kakak, para muslimat yang mudah-mudahan dirahmati, diberkati dan juga diredai oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah. Diberi kesempatan untuk sama-sama dapat kita pada pagi ini menjalani ibadat yang pertama sekali, ibadat puasa di siang hari, dan yang keduanya kita menjalankan majlis ilmu yang juga merupakan majlis yang barakah insya-Allah. Jadi tajuk kita pada pagi ini iaitu 10 amalan ketika kita nak ke masjid ataupun kita berada di dalam masjid. Ada 10 amalan yang kita nak buat dalam kehidupan kita ini untuk mencari bekal, untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, biasanya orang pergi ke masjid, kalau kita tanyalah, kita tanya suami abang, ada berapa niat nak pergi masjid? Suami kata, niat nak sembahyang je lah. Niat nak sembahyang saja. Maknanya suami kita dalam otak dia hanya ada satu gambaran, masjid sembahyang. Masjid sembahyang. Sebenarnya nak pergi masjid ni, dia ada banyak benda yang kita nak kena buat. Sebab tu kena set dalam minda kita, aku nak pergi masjid, aku nak buat 10 benda. 10 benda ni aku kena buat. Barulah kita memaksimalkan keberadaan kita di masjid. Kita nak mendapat pahala penuh dalam semua aspek yang boleh kita dapatkan. Okey. Apa yang pertama? Yang pertama ialah kita berniat nak berjalan pergi masjid, nak dapat pahala jalan pergi masjid. Ini satu. Yang pertama sekali. Cuma soalan, kalau orang jalan kaki ke naik kenderaan, jadi terserah. Cuma kalau jalan kaki dengan naik kenderaan, jalan kakinya lebih besar pahala. Kan? Baik. Ini niat yang pertama, aku nak berjalan pergi masjid. Tak kira lah berjalan tu naik motor ke, naik basikal ke, tapi aku nak pergi masjid sebab aku nak dapat pahala, satu langkah, satu pahala. Sebab tu kalau kita tengok hadis Nabi SAW, para sahabat kadang-kadang dia parking agak jauh daripada Masjid Nabawi. Sahabat tak adalah parking Mercedes, BMW. Dia parking Kaldai dia. Dia parking Unta dia. Dia parking sebelum Masjid Nabawi. Sebab apa? Dia nak ambil jalan kaki ke masjid tu. Kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila kita pergi ke masjid, ada beberapa perkara masa kita berjalan tu yang datang dapat pahala besar ni. Apa dia? Yang pertama seorang sahabat Nabi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia cerita Nabi SAW sebut, dia kata apabila solat dah bermula, maka kamu jangan berlari, kamu jalan dengan tenang, datangilah solat dengan tenang. Nabi kata idza uqimatis salat fala ta'tuha tas'aun. Bila kamu ni nak pergi solat, maka jangan datangi solat itu tergesa-gesa, tas'aun. Kan? Kemudian Nabi kata wa atau tamsyun. Hendaklah kamu datangi solat itu dalam keadaan berjalan kaki dengan tenang. Wa alaikumus sakinah. Dan hendaklah kamu datang dengan tenang. Fama adraktum, dia kata fama adraktum, maka itu falakum lah. Apa yang kamu dapat, dapatlah. Maka wama fatakum fa'atimmu.
Dan apabila kamu tak sempat, maka sempurnakanlah yang sempat. Artinya di sini ada dua benda. Satu, datang jalan kaki awal. Dan tenang. Ini satu amalan yang kadang-kadang kita tak perasan. Dia kita parking, datang awal, parking, datang awal, Nabi sebut. Kita dah menyempurnakan arahan Nabi sebenarnya. Ya, Nabi suruh datang awal, jangan kelang kabut. Ya. Jadi Nabi SAW suruh kita galakkan berjalan dan tenang. Ini dua benda. Jalan dengan tenang-tenang. Artinya datanglah awal. Ini amalan. Dia tak masuklah solat ni. Dia belum solat. Jadi jalan kaki dan tenang ini sebenarnya memberikan kesan kepada khusyuk kita dalam solat. Kalau kita pergi lambat, tergopoh-gapa, berlari-lari, termengah-mengah, dia akan hilang khusyuk. Mengah dah lah tua-tua kita ni. Jatuh pula sumbat. Ya? Allahu Akbar. Jadi, sebagian ulama menyatakan bahawa Nabi larang tadi berlari-lari pergi ke masjid ni kerana apa? Sebab ia menghilangkan khusyuk, disebabkan penat dan juga nafas. Ya, tambah-tambah kalau Tok Bilal yang lari, dia sampai nak azan semput dia. Tok Makmum pun semput macam kita makcik-makcik nak naik tangga masjid berkejar-kejar. Jadi sebab itu nombor satu amalan dia jalan awal pergi masjid dengan tenang. Itu saya nak sebutnya, bila nak pergi masjid, set nak pergi awal. Set nak jalan dengan sakinah dan tenang. Baik, ada hadis yang Nabi SAW pernah sebut kepada para sahabat. Ya. Kalau kita nak dapat pahala penuh lah jalan kaki pergi masjid ni, kalau rumah jauh jangan jalan kaki pula. Nanti sampai 3 hari baru sampai, tak payahlah. Ni maksudnya jalan kaki tu daripada parking lah. Ya. Nabi kata, man tatahara fi baitihi. Siapa yang berwuduk di rumah dia, yang afdal lagi satu, sebelum pergi masjid ambil wuduk siap-siap. Dah kencing, dah berak, ambil wuduk siap-siap. Ya. Nabi kata, man tatahara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillah. Ya. Nabi kata liyaqdiya salatah faridatan. Liyaqdiya faridah. Nabi kata siapa-siapa yang bersuci, berwuduk di rumah dia, kemudian masya ila baitin min buyutillah, dia jalan kaki ke rumah Allah, tak kiralah masjid mana, liyaqdiya faridatan min faraidillah, nak tunaikan satu ibadat fardu, salat fardu yang difardukan oleh Allah, kanat khutuwatu. Ya, Nabi kata setiap langkah-langkah dia kata ihdahuma. Ya, dia kata tiap-tiap kali dia melangkahnya, ya Allah, ya, Nabi kata tuhatu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah. Yang maksudnya 2 kali dia langkah, 1 kaki melangkah, dia angkat 1 darjat. 1 kaki lagi yang melangkah, dipadam 1 dosa. Ya, Nabi kata tahutu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah. Ya, maksudnya Nabi sebut 2 kaki yang melangkah, langkahan kaki pertama memadamkan dosa. Langkahan kaki yang kedua diangkat 1 darjat. Masya Allah. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi sebab itulah Imam Nawawi rahimahullah, dia kata hadis ini menunjukkan bahawa kalau jalan kaki ke masjid, bahawa ia akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Seseorang itu dah mengangkat darjat di sisi Allah. Sebab itu ibu-ibu kalau boleh jangan bergaduh bab parking. Parking jauh tak apa. Kita sampai kat masjid, ambil parking agak jauh supaya langkah kita daripada kereta ke masjid tu agak jauh, agak banyak. Kan, ambil orang berebut kalau boleh nak parking depan mimbar. Kalau boleh nak parking dalam masjid. Dia tak suka parking jauh-jauh ni. Dia marah. Sebab apa? Dia malas berjalan. Sebab itulah kita tak faham bahawa kelebihan melangkah-melangkah ni dapat pahala. Kan, kelebihan ni. Walau kita tak masuk dalam masjid lagi, sudah ada bekalan pahala yang begitu banyak yang melimpah ruah yang kita dapat di luar daripada masjid. Lepas tu kalau ibu-ibu duduk dalam taman, rumah dekat dengan masjid, jangan naik basikal pergi. Jalan kaki. Ni nak jogging kuat. Kan? Allahu Akbar. Jogging. Tak payah jogging. Kita pergi ke masjid.
Lepas tu kalau pergi ke Mekah Al-Mukarramah, travel yang kita ambil tak payahlah ambil yang mahal-mahal. Kita boleh pergi kerat sikit. Ya, kita ambil travel yang 300 meter, 400 meter, okey. Tak ada masalah. Kan? Sebab kita nak ambil pahala tadi. Ambil wuduk daripada hotel, jalan kaki, satu langkah, satu dosa dia hapuskan. Satu langkah, satu lagi darjat dia angkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hadis sahih tadi riwayat Imam Muslim. Ada satu hadis lagi. Ini riwayat Abu Daud. Dia kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada satu orang laki-laki, kata dia, yang aku tak tahu seorang pun dari kalangan manusia yang menunaikan solat, menghadap ke arah kiblat dari kalangan penduduk Madinah yang lebih jauh rumahnya dengan masjid berbanding dengan laki-laki tersebut. Disebut dalam hadis ni. Ya, orang ni orang paling jauh di Madinah. Ya, bukan orang paling dekat. Dia ni orang paling jauh di Madinah. Orang penduduk Madinah yang pergi solat di Masjid Nabawi ni yang paling jauh dia ni lah. Nabi kata, baik. Tapi dia tak pernah terlepas solat berjemaah di masjid. Kan? Lalu ada sahabat yang meriwayatkan ni. Sahabat Nabi ni dia meriwayatkan. Dia kata, alangkah baiknya kalau kamu dapat beli seekor keldai. Yang dengan keldai tu kamu dapat naik ke musim panas, musim waktu gelap. Dia kata, aku tak suka, dia kata. Ya, kawan ni kata, aku tak suka rumah aku duduk dekat dengan masjid. Kan? Sembang ni sahabat-sahabat, sembang ni. Sahabat nasihat, kau datanglah duduk dekat dengan masjid atau kau beli keldai. Dia kata, aku tak suka rumah aku duduk dekat dengan masjid. Aku nak duduk jauh. Lalu, bila sembang, adalah orang cerita kat Nabi. Lalu Nabi pun panggil laki-laki yang tadi tu, ya, kenapa kamu cakap begitu? Saja Nabi tahu sebenarnya. Tapi Nabi kata, kenapa kamu tak nak duduk dekat masjid? Ataupun, kenapa kamu tak nak pakai kaldah ni? Lalu laki-laki tersebut, iaitu dia jawab, yang aku nak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya pahala aku datang ke masjid itu ditulis oleh Allah. Dan begitulah pahala aku pulang kepada keluarga aku ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi pun doa, semoga-moga Allah akan memberikan pahala itu kepada kamu. Ini satu amalan yang kita kadang-kadang tak suka. Kita kadang-kadang kita selalu beralasan, saya tak boleh pergi masjid ni sebab saya duduk jauh lah Ustaz. Nantilah saya dapat rumah dekat masjid baru saya nak pergi. Rugi orang duduk dekat masjid ni. Ya? Rugi. Rugi ke Ustaz? Rugi. Sebab pahala dia kurang dibandingkan dengan orang yang jauh yang tetap datang masjid. Kan? Orang yang jauh tetap datang masjid, kalau dia berkenderaan pun, maka kenderaan pusingan roda dia tu dikiralah oleh Allah untuk dihapuskan dosa dan diangkat satu darjat. Allahu Akbar. Dan ada hadis lain yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi, Abdul Rahman ibn Jabr radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi SAW pernah bersabda. Ya, apa kata Nabi? Dia kata, ma'aghbarat qadama abdin fi sabilillah. Dia kata, Nabi kata tidak akan disentuh oleh api neraka. Fata'ammadahun nar. Dia kata, fatamassahun nar. Tak ada kaki-kaki yang aghbarat, makna berdebu-debu di jalan Allah Ta'ala, berjalan menuju kepada Allah, tak ada kaki yang berdebu kerana Allah ni akan disentuh, dibakar oleh api neraka. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Orang pergi perang, fisabilillah, maka kaki yang pergi perang tu akan dipelihara oleh Allah. Orang pergi masjid, fisabilillah, maka kaki tersebut akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi, perkara pertama yang saya nak sebut di sini, iaitulah ibadat yang pertama belum masuk masjid, apa dia? Iaitu kita jalan kaki pergi masjid. Dengan niat tadilah, ya, nak pergi masjid. Ada semua orang, dia memang nak pergi solat, tapi dia terlupa benda yang sebelum solat ni. Baik, itu perkara pertama. Apa dia perkara pertama? Ingat, jalan kaki pergi masjid. Ya?
Jadi kalau lebih-lebih ke jalan kaki tak ada masalah. Apatah lagi kalau kita jalan kaki 5 kali pergi masjid. 5 kali. Kita rumah jauh. 5 kali kita berkenderaan. Parking agak jauh sikit, jalan kaki. Tak ada masalah. Pergi awal untuk mendapatkan ganjaran yang disediakan oleh Allah. Jadi pertama, jalan kaki. Ingat tu ya. Jalan kaki pergi masjid. Baik, perkara yang kedua. Bila sampai ke masjid, kita niat yang kedua nak buat apa? Ibu-ibu. Niat yang kedua ialah kita nak beriktikaf di dalam masjid. Itu niat. Niat pertama nak jalan kaki. Niat kedua nak iktikaf di dalam masjid. Hadis dengan orang. Dia sampai kat masjid, dia duduk kat luar. Dia tunggu orang azan, dia tunggu orang qamat, dia tak masuk. Kenapa? Sebab dia tak ada niat tadi. Niat tak ada. Sebab tu ramai orang kecoh ya, berkaitan dengan parking. Ramai orang kecoh. Dia orang pulau masjid ni parking bayar jauh. Sebab dia tak ada niat untuk dapat pahala jalan kaki tadi. Jangan orang tak kisah pun, parking lah mana-mana ada, dia parking je. Tak ada masalah. Jalan okey, senyum aja jalan kaki. Jadi ada semua orang sampai ke masjid, dia duduk relax kat luar isap rokok. Kenapa tak masuk masjid? Sebab niat dia hanya nak sembahyang berjemaah. Dia tak ada niat untuk beriktikaf di dalam masjid. Ada ibu-ibu, kakak-kakak, bila kita ke masjid ni, kena ada niat nak beriktikaf. Jadi niat iktikaf tu dalam masjid lah. Tapi niat nak beriktikaf daripada rumah. Azam nak beriktikaf tu. Niat iktikaf dalam rumah. Apa makna iktikaf? Apa makna iktikaf ni? Ya, Nabi SAW dalam bulan Ramadan ni banyak beriktikaf di dalam masjid. Apa makna iktikaf? Iktikaf ni sunnah Nabi. Jadi maksudnya kita duduk di dalam masjid. Ya, duduk dalam masjid maksudnya duduk dan menetap, bukan keluar masuk. Duduk menetap dalam masjid dalam tempoh-tempoh tertentu dengan tujuan qurbah. Qurbah ni. Apa makna qurbah pula Ustaz? Bahasa Arab kan. Orang Hindustan pun guna qurbah. Qurbani, hey. Qurbani. Qurban aku. Qurban ni dekatkan diri aku dengan Allah. Ya, kalau Hindustan dia buat sembelih qurban tu dia kata qurbani juga ya. Kita qurban ni nak dekat diri dengan Allah, taqarrub kepada Allah. Sebab tu kita ni nak dekat dengan Allah banyak duduk dalam masjid ya. Jadi syarat dia dilakukan oleh orang yang mumayyiz. Kanak-kanak tak boleh. Sebab apa? Dia tak tahu niat ni, dia keluar masuk. Yang mumayyiz, pada budak yang dah tahu dah lah ya. Dia ada niat, orang tu orang Islam, orang mumayyiz, orang aqil, dan syarat dia mesti suci. Ya, tubuh badan dia daripada junub, haid dan nifas. Boleh orang perempuan yang ada junub, orang junub tak boleh duduk dalam masjid. Haid, nifas tak boleh duduk dalam masjid. Dan dia juga menghalang dirinya daripada mengikut syahwat-syahwat kemaluan. Maksudnya tak boleh jimat, tak boleh pegang-pegang, tak boleh dia cium-cium, tak boleh benda-benda syahwat ni tak boleh dia stop. Itu maknanya dia sedang beriktikaf. Ini dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Itu dia kata inilah orang yang macam ni lah baru namanya mu'takifun fil masjid, beriktikaf. Baik, apa hukum iktikaf dalam masjid ni? Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab dia lah, banyak kitab Imam Nawawi ni, dia kata iktikaf ini sebenarnya satu sunnah yang muakkadah. Sunnah Nabi yang sangat-sangat dituntut. Maknanya pahala besar lah. Sunat bukan biasa, ni luar biasa. Ini bukan biasa-biasa. Ini luar biasa. Dan iktikaf ni sebenarnya disunahkan sepanjang tahun. Tiap-tiap hari kita pergi, ni iktikaf. Hari-hari. Terutamanya bulan Ramadan. Terutamanya 10 akhir Ramadan. Lagi-lagilah dituntut. Kita kalau hujung-hujung Ramadan ni lagi sangat-sangat dituntut beriktikaf. Sebab itu pertunjuk daripada pertunjuk Nabi SAW. Ya. Jadi Nabi di akhir hayat Nabi SAW,
beriktikaf 20 hari. Tapi tahun-tahun sebelum tu Nabi beriktikaf 10 malam akhir, memang Nabi tak pernah tinggal lah. Kerana Rasulullah SAW ya'takifu fil ashri al-awakhiri min Ramadan. Min Ramadan. Nabi SAW beriktikaf 10 malam akhir daripada bulan Ramadan. Nabi duduk dalam masjid baca Quran. Talaqi musyafahah dengan Tok Guru Nabi. Nama dia Malaikat Jibril alaihissalam. Ya, Masya Allah. Itu Nabi SAW beriktikaf. Ini hadis sahih ya. Riwayat Imam Bukhari. Jadi Nabi beriktikaf. Jadi kita follow lah Nabi SAW. Jadi ibu-ibu, kata ada apa kerja nak buat, pagi-pagi pergi solat subuh tu, tunggu sampai masuk waktu duha, baru balik. Salah satu ibadat, nanti kita akan terang, tapi saya terang dululah. Tempat teringat ni, kita solat duha, kita duduk dalam masjid, daripada kita ni i'tikaf tadi, subuh tu, sampai masuk waktu duha, kita sudah dapat ganjaran seperti menunaikan apa? Ibadat haji. Ibadat umrah. Seperti sudah menunaikan ibadat umrah. Masya Allah ya. Ini satu peluang yang disediakan oleh Allahumma salli ala Muhammad, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ingat tu ya. Kejap lagi saya ulang baliklah. Tapi itu salah satu amalan. Saya sebut tadi 10 amalan. Antara amalan dia i'tikaf sampai masuk waktu duha. Kita solat duha baru balik. Sudah dapat pahala menyamai satu ibadat umrah. Ini hadis yang disebut di dalam hadis Nabi SAW. Jadi i'tikaf tu lain. I'tikaf sampai mai umrah tu satu amalan lain pula. Jadi kita datang biasakan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku beriktikaf di dalam masjid kerana Allah Ta'ala. Baik ulama fiqh kata cara i'tikaf ni ada rukun dia. Yang pertama mu'takif, iaitulah mesti orang yang nak i'tikaf mu'takifun. Siapa mu'takif mesti orang Islam, berakal, orang gila, kena keluarkan daripada masjid. Macam baru ni ada isu ya, orang gila nak jadi imam. Dia masuk, dia terus dia nak hentam kepala imam. Siap baiklah imam tu pendekar sebab elak. Kalau tidak terus imam masuk hospital. Jadi sebab itu pagat ni kena tengok orang agak lah. Kalau nampak gila je lain macam je, jangan bagi masuk dalam masjid lah. Jadi dia duduk kat luar orang gila. Jadi orang junub tak boleh masuk masjid. Orang haid tak boleh, orang nifas pun tak boleh. Jadi bila i'tikaf dalam masjid, i'tikaf tu mesti dalam masjid. Ya, kalau kita nak i'tikaf di dalam kedai, pasar malam tak boleh. I'tikaf dalam masjid lah. I'tikaf di masjid. Kan? Jadi i'tikaf hanya di dalam masjid. Kemudian, bila nak masuk dalam masjid, solat tahiyatul masjid. Jangan samsing sangat nak i'tikaf saja. Solat tahiyat masjid tak buat ya. Lepas tu baru niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, saja aku beriktikaf dalam masjid kerana Allah. Niat ni lah yang akan membezakan orang yang duduk dalam masjid kerana nak tidur, kerana nak sembang, kerana nak ibadat. Ya, jadi ada orang duduk dalam masjid sehari, rupanya lari daripada bini. Bini cari manalah suami aku. Ada orang lari daripada pejabat, duduk dalam masjid. Ada orang tak tahu nak buat apa, tidur dalam masjid. Jadi kalau tidak ada niat, i'tikaf tak dapat pahala. Lepas tu masuk dalam masjid, niat dulu. Awal-awal. Kan? Kemudian syarat yang keempat, duduk menetap di dalam masjid. Maksudnya kawasan yang kita duduk tu, benda yang confirm masjid. Jangan pula kita pergi duduk yang tidak dikonfirmkan sebagai masjid. Ada kawasan-kawasan tertentu, walaupun disambung dengan masjid, tidak diiktiraf sebagai masjid. Kita duduk kat luar tu beranda lah apa semua kan. Walaupun orang panggil tu beranda masjid. Tapi kita kena confirm kat tempat tu. Ada setengah-setengah tu masjid bersambung dengan sekolah. Ya, bersambung dengan bilik makan. Kita duduk bilik makan. Kita itu tak boleh. Kita dapat pahala hanya i'tikaf confirm dalam masjid. Ya. Jadi itu dia. Jadi insya-Allah kalau kita rajin beriktikaf ni insya-Allah kita dapatlah fokus kejap pada ibadat.
kita dapat rehatkan minda kita daripada sibuk memikirkan dunia, fikir anak, fikir isteri. Kita carilah peluang untuk kita cuci jiwa kejap. Kita ni nak bersihkan jiwa, nak zikir, nak doa dan sebagainya. Bila i'tikaf ni macam-macam boleh buat. Allahu Akbar ya. InsyaAllah. Jadi kalau kita dah i'tikaf dalam bulan Ramadan ni lagilah insyaAllah. Mana tahu salah satu malam yang kita beriktikaf itu adalah termasuk malam Al-Qadar. Masya Allah. Tentulah malam Al-Qadar itu malam yang kita dapat ganjaran 1000 bulan pahala. InsyaAllah ya. Okey. Baik, jadi yang kedua. Yang ketiga tadi yang saya dah sebut. I'tikaf sampai duha. Yang tu amalan lain pula ya. Jadi i'tikaf. I'tikaf ni duduk 5 minit pun dapat. Tapi i'tikaf sampai duha, pahala dia ialah pahala menunaikan ibadat umrah. Pahala umrah. Ingat ya ibu-ibu, kadang-kadang kita nak pergi Mekah duit tak ada. Tapi boleh dapat pahala umrah setiap hari. Di i'tikaf tunggu sampai masuk duha. Dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang seterusnya yang keempat, tunggu masuk waktu solat. Sambil ni i'tikaf tunggu masuk solat. Sebenarnya tunggu masuk solat ni pun ibadat juga. Nabi kata intidharus salah ila salah mukaffiratun lidzunub. Ya, Nabi kata kita tunggu masuk waktu solat. Kita pergi solat maghrib, kita duduk dalam masjid niat i'tikaf. Tunggu niat nanti aku nak tunggu solat isyak. Aku nak tunggu solat tarawih. Jadi menunggu-nunggu ini itu hukumnya apa? Beribadat. Dan menyebabkan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Ingat tu ya, satu kelebihan. Sonok kita duduk tunggu je. Sambil pegang Quran, sambil zikir dan sebagainya. Ingat, ibadat yang keempat, menunggu masuk waktu solat. Ya, tunggu je. Jangan pula kita balik tunggu kat rumah. Tunggu dalam masjid. Tunggu. Ada setengah orang rajin pergi masjid. Bagus. Alhamdulillah. Tapi dia suka balik. Dia balik. Tapi orang balik pun untung juga ya. Orang balik ni dia dapat pahala juga. Dia dapat pahala ulang balik. Tapi ada pahala ekstra kalau duduk dalam masjid. Jadi ingat tu ya. I'tikaf kita menjadi batal bila kita keluar. Nak balik rumah. Ya, kita keluar kecuali pergi tandas. Ya. Masuk semula dalam masjid. Maknanya itu kira i'tikaf yang berterusan. Dan kita niat nak balik, batal lah i'tikaf kita tadi. Baik. Kemudian yang kelima, ibadat yang kelima. Kenapa kita pergi ke masjid? Kita nak solat. Bukan solat ni. Ini yang kelima, kita cari saf awal. Ya, cari saf awal. Kenapa saya sebut cari saf awal ni? Sebab Nabi sebut di dalam hadis, "Lau kanat ummati ya'lamuna ma fin nida was-saffil awwal lasta'amu ilaiha." Kalaulah umat aku mengetahui kelebihan melakukan azan dan juga kelebihan berada di dalam saf yang awal, nescaya mereka sanggup berundi-undian. Cuma orang perempuan, dia saf dia di belakang. Ini cerita ni untuk laki-laki lah. Ya? Jadi jangan pula orang perempuan datang berebut-rebut nak duduk belakang imam. Orang perempuan, dia jauh pada imam belakang, itu afdal. Dan memang tak boleh pun campur dengan orang laki-laki jadi haram. Ya, orang perempuan duduk belakang. Kan, tak ada masalah. Jadi, ini saf awal ini bagi orang laki-laki. Dia ibadat bagi dia, dia kena fokus nak dapat pahala ekstra. Dia bukan solat. Dia bukan solat. Dia adalah mencari pahala sebelum solat. Dia berebut saf yang pertama. Baik, kita tengok perangai orang kita sekarang ni, ya Allah. Dia berebut saf belakang. Saya pun tak faham. Hari Jumaat, orang datang awal tak masuk masjid sebab dia tak ada niat nak i'tikaf. Hari Jumaat, orang datang awal duduk isap rokok di bawah. Hari Jumaat, orang datang awal tapi dia mulakan saf belakang. Dia duduk sana dekat dinding. Dia tak pergi saf depan sebab dia tak tahu kelebihan ini. Jadi amalan dia, kenalah dia merebut iaitu saf awal untuk mendapat pahala yang disediakan oleh Allah ekstra. Ya,
Nabi sebut kalau orang tahu kelebihan, orang sanggup berundi-undian. Ya, dia sanggup berundi-undian. Siapa dulu? Aku dulu. Berebutlah maksudnya. Habis ingat, berebut jangan sampai berlari-lari. Berebut tapi dalam keadaan tenang. Nabi suruh jalan dengan tenang. Baik. Kemudian amalan yang ke-6. Barulah kita fokus kepada solat berjemaah. Ya. Kita solat berjemaah, ya. Okey, kita datang ni sebab malam kita fokus nak solat berjemaah. Kenapa nak solat berjemaah? Sebab kita nak dapat 27 darajat. Nabi kata, solatul jamaah Nabi kata solatul jamaah tabdalu min solatil fadhi bi 27 darajah. Nabi kata solat berjemaah itu lebih afdal ia jika dibandingkan dengan solat seseorang itu secara individu sebanyak 27 kali ganda. Bayangkan ibu-ibu, ya, kita bekerja berpuluh-puluh tahun. Kerja yang sama, kelulusan yang sama. Bos kita hanya bayar gaji sebulan 1,000 je. Kawan kita bekerja di satu syarikat yang lain, kelulusan yang sama, jarak masa lebih kurang kerja, tapi gajinya 27,000. Kita rasa sesal tak? Nyesal aku kerja tempat ni, gaji 1,000 je. Dah 20 tahun aku kerja kat sini. Dapat gaji 1,000. Marah betul kan? CEO di kedekut nak mampus. Aku kerja penat-penat, dapat 1,000 je sebulan. Kawan aku lulus sama, kerja dapat 27,000. Kan? Kita nampak di sudut rugi dunia. Tapi kenapa akhirat kita tak fikir macam tu? Nyesal aku. Aku solat seorang-seorang, dapat pahala 1 je. Kawan aku hari-hari pergi ke masjid, dapat pahala 27. Sebab itu semangat kita untuk pergi solat berjemaah, nak dapatkan pahala 27 kali ganda. Baik, ibadat yang ke-7. Iaitu kat masjid ni kita buat solat sunat. Banyak nombor 1 solat sunat apa kat masjid? Solat sunat. Terutamanya bulan Ramadan ini. Nabi sebut, وَمَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَى. Siapa tunaikan satu ibadat sunat di dalam bulan Ramadan ini, maka Allah Ta'ala akan jadikan pahalanya seperti dia menunaikan satu ibadat fardu di dalam bulan yang lain. Kita pergi salat fardu, Nabi kata, وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَى. Siapa tunaikan satu ibadat fardu, pahalanya seumpama dia menunaikan 70 fardu di dalam bulan yang lain. Super ekstra pahala Allah bagi. Ya, solat fardu Allah bagi 70 kali ganda, double. 70 kali gaji, dahsyat, ya, Allah bagi. Tapi akhirat lah. Sunat, setiap sunat Allah bagi macam sunaikan solat fardu. Lepas tu kita ni ibu-ibu, kakak-kakak yang dikasih sekalian, banyak silap dalam solat. Tak khusyuk. Banyak kita ni cacat, cela, ya, dalam solat kita. Yang nak top up, nak tutup kekurangan pada solat kita adalah solat fardu kita. Solat sunat kita. Cuba kita senarai ada berapa solat sunat yang boleh kita tunaikan dekat masjid. Nombor 1, ya, kita solat sunat tahiyatul masjid. Ambil wudu, masuklah masjid, solat sunat tahiyatul masjid. Usolli sunnata tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Sebab Nabi pesan, bila kamu masuk dalam masjid, jangan kamu duduk fala tajlisu, ya, sehinggalah kamu tunaikan hatta tarka' raka'ataini. Hingga kamu rakaat 2 kali rakaat. Artinya 2 rakaat. Jangan kamu masuk terus duduk. Nabi kata, ya, Nabi marah sahabat yang terus masuk dalam masjid tak solat tahiyatul masjid. Solat tahiyatul masjid ni bila-bila, kan? Dia tak ada waktu tahrimnya. Bila-bila. Sebab waktu kita datang awal, kan? Waktu tu kan lepas asar. Kita nak solat maghrib. Solatlah tahiyatul masjid, duduk.
Jadi kita menunaikan solat sunat tahiyatul masjid. Lagi waktu masuk maghrib ada khilaf ulama. Qabliyah maghrib ada tak? Kalau masjid tu jenis tu imamnya biar kita lambat sikit. 10 minit lepas azan. Maknanya dia ada qabliyah maghrib. Kita solat lah. Walaupun ada khilaf ulama. Ada ulama kata maghrib masuk terus je. Tak ada solat. Ada setengah masjid, dia terus je solat maghrib. Tak apa. Benda tu bergantung pada amalan masyarakat setempat lah. Benda khilaf kan. Kita kalau orang buat, kita buatlah. Kalau Tok Bilal ada qamat, jangan buat. Terus je ikut Tok Bilal, jangan gaduh. Tapi ba'diyah maghrib ada. Lagi apa dia? Lepas daripada solat sunat maghrib ada ba'diyahnya. Kemudian solat sebelum isyak ada qabliyah dia. Lepas isyak ada ba'diyah dia, ada witirnya. Tambah-tambah bulan Ramadan sekarang ni lagilah tambahan sunat banyak ya. Solat sunat tarawih. Ada orang tanya, kita ni lepas solat tarawih tu, kita nak solat witir atau tidak? Saya mencadangkan supaya solatlah witir siap-siap. Sebab apa saya cadang? Sebab Nabi SAW selalunya amalan Nabi ni witir dia buat sebelum daripada tidur. Ya, Nabi tidur dah selesai witir. Kemudian Nabi bangun di tengah malam, Nabi solat lain, solat tahajud. Dan ada pernah Nabi SAW solat witir ini pagi, ya, waktu sebelum subuh. Jadi ulama menyebut gini, kalau kita dah solat witir, pagi besok tinggal tahajud saja. Hajat, solat taubat. Ya, tak boleh dah kita nak ulang witir kali kedua. Sebab Nabi larang la witra nafil lailah. Tak boleh solat witir 2 kali dalam satu malam. Ya, jadi bila kita dah buat dengan imam, settle. Lagi pula ya, bila kita buat ni, saya lah berpandangan. Kita buat ramai-ramai itu lagilah baik. Sebab nanti kalau kita balik, Ustaz, jika solat tarawih 4 rakaat, 2 salam boleh ke? 4 rakaat, 2 salam. Tarawih. Memanglah solat tarawih 4 rakaat, 2 salam. Apa maksud 2 salam? 2 salam tu makna 2 rakaat bagi salam. Bangun pula. Memang tarawih memang gitu lah. Mungkin nak tanya lain kot. Nak tanya witir kot. Soalannya mungkin, Ustaz boleh tak witir? Mungkin ni saya adaikan ni. Boleh tak witir 3 rakaat 1 salam? Witir ni boleh 3 rakaat 1 salam boleh. Tapi ni ada usalli sunnatal witri 3 rakaatin. Ya lillahi ta'ala. Kalau ada imam makmuman lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat witir 3 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Dan boleh ditunaikan dengan 2 salam. 2 salam muqaddimah dulu. Usalli sunnata muqaddimatal witri raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Saja aku salat muqaddimah witir atau permulaan witir 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Lepas tu barulah bagi salam, kemudian bangkit semula 1 rakaat last. Buat 4 rakaat je, bukan 8 atau lebih. Sebenarnya 2 rakaat pun boleh. Tapi kurang pahala. Sunnah Nabi sekurang-kurangnya 8 rakaat bila tunai solat tarawih. Kita letih sangat. Penat, jangan tinggal terus. Buat juga 2. Duduk, tidur kejap bangun 2. Tidur kejap bangun pula 2. Sekurang-kurangnya 8 lah. Sebab itu yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat. Dan sebanyak-banyaknya kita dibuat Malaysia ni 20. Jadi kita tak larat sangat dah Ustaz. Tadi makan ubat apa semua atau balik pejabat kerja banyak. Itu terserahlah siapa nak pahala lebih, buatlah sekadar mampu. Kalau 4 mampu, tak apalah. Nanti sambung balik lepas daripada tidur. Kan? Dapatkan sebab Nabi sekurang-kurangnya 1 malam Nabi solat malam-malam biasa 8 dan campur 3 witir. Jadi 11 rakaat dibuat oleh Nabi SAW. Di solat sunat dekat masjid, banyak ya qabliyah, ba'diyah buat.
Kalau kita ada peluang malam tu ustaz tak datang pula, qada solat kita kat masjid. Semasa menantinya masuk waktu isyak, katalah dimaklumkan bahawasanya tak ada kuliah maghrib, sepenuh Ramadan ni tak ada. Kita buat apa lepas maghrib? Baca Quran. Atau solat sunat, atau bersolat qada. Kan kita dulu-dulu ada tinggal solat qada lah waktu lepas maghrib. Ingat nak mengada-ngada orang solat tarawih, kita qada subuh. Lepas tu pening jiran sebelah tengok. Apa hal lah makcik ni? Daripada awal lagi duk asyik kunut. Mana ada kunutnya imam? Dia tak tahu makcik ni tengah qada. Sebenarnya jangan ya. Waktu kita nak qada tu jangan dibuat waktu tarawih. Walaupun boleh. Sebab tarawih itu ibadat sunat. Ekstra. Kita sibuk buat waktu tu kenapa? Ada qada banyak ustaz. Siang ada. Siang ada waktu lepas zuhur boleh. Sebelum zuhur, lepas duha. Buatlah qada sebanyak-banyaknya. Catat. Pagi 10 kali qada subuh. Zuhur 10 kali qada subuh. Kan contohnya. Apa masalahnya? Kenapa waktu solat sunat baru nak buat? Orang yang ada hutang, dia kena bayar waktu lain ya. Okey. Solat sunat ya. Kemudian ibadat yang ke-8. Ibadat yang ke-8. Bila pergi masjid yang ke-8, bacalah Al-Quran ya. Jangan pula Quran ada kat masjid ni, kita tengok aja. Kita ni, Nabi suruh supaya selalu baca Quran. Iqra'ul Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Quran. Kerana membaca Al-Quran itu akan mendatangkan syafaat dari Quran itu pada hari akhirat. Kita bila mati besok, pembela kita adalah Al-Quran. Ibu-ibu, walaupun ibu-ibu lawyer buruk tak kira lah ya. Kita tak mampu membela diri kita. Kita duduk dalam kubur yang akan menemankan kita Quran. Quran itu menjadi mu'nisa, yakni teman menemani kita dalam kubur. Quran yang kita baca itulah yang menerangi kubur kita. Sebab tu siapa yang selalu membaca surah Al-Mulk malam-malam, itulah surah yang akan membela dia dalam kubur dan menerangi dia dalam kubur. Kubur tu gelap, maka terangilah kubur kita, kegelapan kubur itu dengan Al-Quranul Karim. Berapa ramai manusia yang dengan asbab dia selalu membaca Al-Quranul Karim, maka kubur dia jadi wangi. Kubur dia wangi. Kubur dia terang benderang. Asbab selalu membaca ayat Al-Quranul Karim. Dia pergi masjid, awal pegang Quran. Jangan pula kita ni pergi masjid, awal-awal lagi buka handphone dah. Tapi orang baca Quran kat handphone, bagi saya lah kalau boleh, handphone tu kita letak, simpan. Kalau kita nak baca Quran kat handphone, sebab handphone ni kan persepsi orang. Makcik tu asyik baca handphone je. Jadi kena elok lah persepsi orang tu. Jadi silap-silap orang duk mengumpat kita, padahal kita memang baca Quran pun. Ambil lah Quran betul kan. Apa Quran dalam handphone tak betul kan? Betul juga. Tapi orang akan pandang handphonenya. Ambil Quran, besar sikit, kan terang sikit, bacalah Al-Quranul Karim. Jadi kalau ada kuliah, jangan baca Quran pula. Ada kuliah, dengarlah kuliah. Okey. Baik, itulah baca Quran. Ya, satu huruf daripada Quran yang kita baca akan diberi 10 pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Nabi kata siapa membaca satu huruf daripada huruf Quran ni, Allah Ta'ala bagi satu huruf 10 pahala kebajikan. Masya Allah. Salah satu ibadat yang mudah untuk dapat pahala banyak ialah membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dibacalah ibu-ibu ya. Pergi masjid, baca. Kalau kita ni mata tak nampak, tak boleh nak baca dah, baca Qul Huwallah banyak-banyak. Ada satu kisah seorang sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi ni Muawiyah Ibnu Abi Muawiyah Al-Laisi. Al-Imam Ibnu Katsir cerita, masa Muawiyah bin Abi Muawiyah Al-Laisi ni
meninggal dunia, Nabi tak duduk di Madinah. Nabi tengah musafir. Tiba-tiba berita kematian disampaikan oleh malaikat. Nabi duduk, malaikat kata, wahai Muhammad, sahabat kamu ni Muawiyah bin Abi Muawiyah Al-Laisi meninggal. Nabi berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Nabi peliklah juga. Sebab apa pelik? Biasanya, tak ada malaikat datang sampaikan khabar berita ni. Dia biasanya kalau kita ni, kalau tengok viral banyak kematian dalam TV pun ada, dalam radio pun ada, maknanya itu orang penting yang meninggalnya. Kan orang akan kata Al-Fatihah, Al-Fatihah. Cuma orang Melayu ni bila orang mati dia suka sebut Al-Fatihah. Ya. Sebenarnya kalau orang mati kena sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita mula Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah tu kemudian lah. Inna lillahi dulu. Menunjukkan bila viral berita ni, tama-tama yang datang menyampaikan berita kematian tu malaikat. Menunjukkan bahawa orang ni sangat, apa dia panggil, orang yang penting lah. Ya. VVIP lah, very very important person lah ni. Lalu Nabi dia ajak solat berjemaah, solat jenazah. Malaikat ajak Nabi solat berjemaah, solat jenazah. Dia tanya, wahai Rasulullah, kau nak solat tak jenazah dia ni? Nabi kata nak solat. Nabi bukan duduk kat Madinah, duduk di tengah nu, tengah-tengah padang pasir, jauh. Tak disebutlah di mana Nabi duduk masa tu. Ada tafsir Ibn Katsir ada disebut. Jadi malaikat kata nak solat. Nak solat. Malaikat pun pukulkan sayapnya ke bumi. Dan daripada jauh nampak jenazah tersebut. Nampak. Jadi Nabi nampak. Sahabat Nabi solat di belakang Nabi. Dan Nabi jadi imam. Nabi nampak. Ini mukjizat Nabi lah. Di belakang sahabat Nabi ada 70,000 malaikat yang turut menyolatkan jenazah sahabat ini. Nabi lepas solat, Nabi pun heranlah apa kelebihan orang ni. Bila meninggal, jenazahnya disolatkan oleh 70,000 malaikat. Kita kalau di Malaysia, kita ni lah. Sejarah orang soleh yang meninggal, ribu-ribu orang datang solat. Dulu Tok Guru saya almarhum Datuk Haji Fadil Muhammad Noh. Saya dulu belajar tafsir dengan dia lama. Kan? Seorang yang mufassir yang hebat. Bahasa Arabnya hebat. Dia baca kitab. Kitab Arab tafsir tu, Ibn Katsir, tafsir fi Dhilalil Quran, dia terjemah spontan. Dia baca kitab Arab. Masya Allah hebat bahasa Arab dia. Jadi bila dia meninggal, cuma saya tak sempat nak solat jenazah dia di Kedah tu. Tapi diceritakan, solat jenazah dia dilakukan berulang kali. Daripada hospital, daripada airport, daripada sampai di Kedah berulang kali. Orang beratus punya ramai orang berbaris tunggu jenazah dia. Dan disolatkan jenazah berkali-kali. Dahsyat ya. Itu orang soleh-soleh. Tok Guru Ni Aziz di Kelantan. Masya Allah pun ramai yang solatkan jenazah dia. Jadi yang ni kisah sahabat ni. Apa kelebihan dia? Sahabat-sahabat pun tak rasalah dia ni orang yang sangat hebat. Sebab dia orang biasa, orang kampung. Kan? Dia bukan macam Sayyidina Abu Bakar, Umar, Ali ni semua orang kenal dah, anak murid ramai. Dia orang biasa. Jadi ringkas cerita, Jibril bagi tahu Nabi Muhammad, sahabat kamu ni kelebihan dia ialah dia jalan ke, dia duduk ke, dia baring ke, mulut dia baca Qul Wallahu Ahad, tak berhenti. Itulah amalan. Kita duduk dalam masjid, bacalah Qul Wallahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, kita dah ada 8. Yang ke-9, amalan yang ke-9, duduk dalam majlis ilmu. Duduk kat masjid, jangan kita tengok orang baca kitab, kita balik. Duduk dalam majlis ilmu. Kalau ada niat, ya, daripada awal, Nabi SAW sebut, man kharaja fi talabil ilmi, fahuwa fi sabilillah hatta yarja'. Siapa keluar daripada rumah dia dengan tujuan nak tuntut ilmu. Dia keluar dari rumah dia nak tuntut ilmu.
maka orang itu adalah dianggap fisabilillah. Sampai dia balik. Tadi kita dah cerita dah fisabilillah ni apa kelebihan dia kan. Kaki yang berjalan fisabilillah takkan dibakar oleh api neraka. Dia keluar tadi niat dia daripada awal. Aku kalau ada ustaz mengajar, aku nak mengajar Alhamdulillah. Baru dia rasa seronok. Tengok-tengoklah ada Ustaz Ghazali Omar lah ni. Alhamdulillah, makcik nak tengoklah, nak tengok Ustaz ceramah. Ini sampai-sampai lah, dia kuliah aku menyapa lah Ustaz ni. Aku menyapa lah Ustaz tu. Boring lah. Sebab dia tak ada niat. Kita pergi ke masjid surah ni nak mengaji. Niat nak mengaji insyaAllah. Allah bagi kepada kita barakahnya. Dalam hadis, Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyaklah fadilat ilmu ni ya. Antara lain Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sa'alallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka Allah permudahkan urusan dia ya untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ke-9. Baik, yang ke-10. Yang ke-10 ni iaitulah dia niat daripada rumah nak bersedekah. Kan? Daripada rumah niat dia nak bersedekah. Sebab dia dah tahu dekat masjid itu ada tabung. Sedekah yang paling besar pahala dia dalam bulan Ramadan. Nabi kata afdalus sedekah sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah dalam bulan Ramadan. Apatah lagi kalau sampai peringkat wakaf. Ya, wakaf. Sebab Nabi kata, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Bila mati saja, kita ni anak Adam ni, kita ada tarikh expired kita. Matilah kita. Ibu-ibu mati, saya mati. Tapi siapa mati dulu tak tahulah. Mungkin ibu-ibu dulu, saya lambat sikit. Lambat banyak. Tak ada orang nak lambat awal. Tak ada orang nak mati awal. Semua takut. Kita ni kan. Allahu Akbar. Semua takut mati kita ni. Ya, Allahu Akbar. Kita semua akan mati. Jadi sebab itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata bila kamu dah mati, maka akaun pahala close. Tutup. Semua tak ada dah akaun. Tak adalah talian hayat. Kecuali kalau kamu mati tinggal 3 talian hayat. Yang pertama, sedekah jariah, wakaf. Tengok orang letak tabung pembinaan masjid, ruang tambahan masjid, ruang wuduk masjid, tandas masjid, apa lagi? Orang nak buat penambahbaikan yang kat masjid ni lah. Wakaf, niat. Bila tengok situ, ni can. Wakaf. Ya, kita wakaf. Islam ini kekuatan dia ada senjata wakaf. Tapi sekarang ni terbalik. Orang kafir pula banyak kuat wakaf. Saya sembang dengan kawan saya orang Cina. Dia kata kami kalau pergi makan malam sekolah Cina kena bawa latui-latui. Saya ada kawan kedai aksesori tu. Dia kata kami orang Cina kalau pergi 2 majlis ni kena bawa duit banyak. Yang pertama kenduri orang mati. Kenduri orang mati iaitu kalau kawan-kawan ke adik-beradik sanak-sanak mati kena bawa duit. Okey, insya-Allah. Okey, kita pun nak penghujung dah ni. Ya. Yang keduanya kalau balik kutip derma. Kutip derma kena bawa duit. Dia orang memanglah jadi gitu kan tabiat. Lepas tu dia buat balik dia tak buat kat hotel. Kita orang Melayu je sibuk buat hotel Cina. Kahwinkan anak kat hotel Cina. Cina buat kenduri kat sekolah Cina je. Tu dekat sekolah saya tu sekolah Cina. Cina macam-macam buat kenduri besar-besaran. Sebab dia kata buat apa bagi duit kat orang lain. Bagi duit kat sekolah Cina. Dengan sekali dia berimpun dapat buat dewan besar. Kali berimpun naik bangunan tambahan. Di kita ni orang Islam lagilah kena kuat wakaf. Yang bila mati wakaf ni lah aset kita. Selain daripada ilmu dan selain daripada anak yang soleh yang mendoakan untuk kita. Sebab itulah kita ni pergi masjid kena bersedekah.
sedekah, wakaf. Ada satu budaya yang orang kita belum buat. Ada satu engineer, saya baca tulisan dia. Dia kata kami ni duduk di England, dia kata di England nak solat Jumaat kena pergi kadang-kadang sampai 200 km. Sebab masjid jauh. Kan kami ni hari Jumaat musafir lah geng kami satu kereta. Kan kadang-kadang kita pakak-pakak kawan pergi nak solat Jumaat ni jauh. Bukan dekat. Jadi kami pergi bandar tu bandar ni. Dia kata satu tabiat kami orang England ni, dia katalah ya kami kalau pergi masjid kami siap-siap dah ya. Silakan ya. Kami siap-siap dah bawa paip, bawa slipper, bawa apa duit sebab kami tahu pergi sana apa-apa keperluan dekat masjid tu kita yang baik sendiri. Kami pergi awal. Jadikan satu tabiat untuk kita berwakaf. Jangan tunggu orang. InsyaAllah inilah peluang untuk kita top up pahala. Nak cari keredaan Allah. Nak bawa bekal ke akhirat. Jadi kita sampai penghujung insyaAllah. Jadi kita sampai penghujung kita tutuplah balik ilmu kita pada pagi ni. Dengan sama-sama kita membaca tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil 'haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam balik ilmu yang lain akan datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah. Alhamdulillah. Ustaz, Assalamualaikum. Ya, atas pengurusan ilmunya Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih, Ustaz. Pak Iman. Sama-sama. Assalamualaikum.